اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah muka surat 5 bagi atas sekali. Muka surat 5 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Rukun Islam 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara, 5 rukun. Pertama, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi rukun Islam 5 perkara. Yang terdahulunya didatangkan pengertian Islam, takrif Islam. Kemudian di hadapan didatangkan pula pengertian takrif iman. Kemudian pengertian dan takrif ihsan. Islam, iman dan ihsan adalah komponen dalam agama, bahagian dalam agama yang mana terkandung dalam agama Islam, iman dan ihsan. Nak beragama kena lengkap ketiga-tiga bahagian. Islam kena ada, iman kena ada, ihsan kena ada. Antara ketiga-tiga ni lain-lain. Antara ketiga-tiga bahagian ni lain-lain. Ada salah satu daripada ketiga-tiga, bukan bererti yang lainnya ada. Ini lain-lain. Tapi beragama yang sebenar kena ada ketiga-tiga. Tidak ada satu dan tiga ni bukan beragama yang sebenar. Islam lain, iman lain, ihsan lain. Cuma dari segi itlaq, dari segi sebut secara itlaq, tidak qaid. Mana sebut kata orang Islam, setakat tu je. Tak qaid dengan orang Islam yang tidak beriman ke, tak kait. Mana hanya sebut orang Islam. Panggil apa? Sebut secara itlaq. Itlaq ni sebut secara tidak kait. Tidak kait dengan orang Islam ni beriman ataupun orang Islam yang tidak beriman. Tak kait. Beriman pun tak kait, tidak beriman pun tak kait. Hanya disebut Islam. Secara itlaq dia panggil, secara tidak kait, maknanya Islam yang beriman. Ada gitu je. Kalau tidak kait lah, ini semua adalah orang Islam. Betul setakat tu. Jangan kita duduk tambah pula Islam saja tak jadi kalau tidak beriman. Bila sebut kata Islam, yakni Islam yang beriman. Dia gitu. Kalau sebut kata orang-orang yang beriman, betul setakat tu. Tidak kait dengan orang beriman yang menzahirkan Islam ataupun orang beriman yang belum lagi menzahirkan Islam, dia tak kait. Maknanya orang beriman yang Islam. Dia gitu. Walaupun Islamnya lain, imannya lain, ada Islam yang beriman, Islam yang tidak beriman,
Ada orang yang beriman yang menzahirkan Islam, ada orang yang beriman yang belum lagi menzahirkan Islam. Ada dua. Tapi bila sebut kata Islam, tak kait antara dua tadi, Islam yang beriman ataupun Islam yang tidak beriman, sebut Islam saja cukup dah. Maknanya apa? Orang Islam yang beriman. Cukup dah sebut Islam. Tak sebut orang Islam yang beriman, tak apa dah. Sebut Islam saja sudah cukup. Maknanya orang Islam yang beriman. Sebut iman saja sudah cukup. Orang beriman yang Islam. Dia ada perkataan-perkataan yang mana antara kedua-dua perkataan ni maknanya lain-lain, tetapi sudah memada sebut satu antara kedua ni. Ni sebagai contoh. Persoalan rukun iman yang keenam, qadar dan qada. Rukun iman yang keenam, qadarnya lain, qadanya lain. Tapi antara qadar dan qada ni lain-lain. Tapi kalau sebut qadar saja pun tak apa. Kalau sebut qada saja pun tak apa. Dah kata lain-lain. Beriman dengan qadar, qada tidak beriman, tak pakai. Jadi kena ada kedua-dua. Tapi bila sebut kata beriman dengan qadar, yakni qadar dan qada. Bila sebut kata beriman dengan qada, yakni qada dan qadar. Sebut satu sudah cukup. Antara dua ni, sebut satu sudah cukup. Tetapi kalau didatangkan kedua-dua serentak, orang Islam yang beriman, Islam zahir, iman kepercayaan dalam. Beriman dengan qadar dan qada. Qadar ketentuan iradat, qada perbuatan kudrat. Wari dua, dia ada makna masing-masing. Tapi cukup datangkan satu. Cukup datangkan beriman dengan qadar. Beriman dengan qadar, qada tidak beriman, tak jadi. Disebut kata beriman dengan qadar, qadar dan qada lah. Sebut kata orang Islam yang beriman lah. Dia punya, dia panggil ni kaedah dia nya iza ijtama'a aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Ini bahasa. Iza ijtama'a aftaraka, apabila didatangkan kedua-dua orang Islam yang beriman. Iftaraka makna asing-asing. Islamnya terima zahir, imannya percaya hati. Wa iza iftaraka ijtama'a, apabila diceraikan. Apabila diceraikan, didatangkan satu sahaja. Didatangkan satu sahaja, sama ada Islam saja, didatangkan satu sahaja. Ijtama'a, terhimpun kedua-dua makna perkataan di dalam satu perkataan yang didatangkan. Islam yang beriman, Islam makna dia, iman makna dia. Orang Islam, mana Islam yang beriman lalu dah. Ini kaedah dia gitulah. Tapi sebenarnya Islam lain, iman lain, qadar lain, qada lain. Taufik lain, hidayah lain. Taufik makna dia sendiri, hidayah makna dia sendiri. Tapi sebut satu cukup dah. Taufik, taufik dan hidayah. Sebut hidayah, hidayah dan taufik. Tapi kalau sebut kata taufik dan hidayah, makna asing-asing. Dia gitu. Dia banyak dalam bahasa Arab ni perkataan yang mana dua perkataan ni cukup didatangkan satu, terkandung kedua-dua makna perkataan. Contoh di sini Islam dan iman. Sebut kata Islam, Islam yang beriman. Melainkan kau diqai. Ini contoh orang Islam sahaja yang tidak beriman. Baru lagi kok lain. Ataupun disebut mereka ni sebenarnya beriman tetapi belum menzahirkan Islam. Mana nyata dah tu. Orang beriman yang tidak Islam. Mana orang Islam yang tidak beriman? Dikenali dengan nama munafik. Islam pada zahir tetapi kufur di hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna apa? Kafir. Tapi kafir di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini perkiraan di sisi Allah. Kita tak boleh nak bubuh ni. Kita tak boleh nak bubuh ni. Walaupun dia ada dia punya muqtada dia. Muqtada ni Muqtada tidak beriman tu. Dia ada muqtada dia. Muqtada ni orang panggil, saya biasa ngaji dia panggil dengung. Bukan dengung dalam baca Quran tu. Dengung ni orang panggil apa? Ada meh. Ada mirip. Kita dah. Ada peseng. Ada, dia panggil ada muqtada dia. Ada tadilah meh tu kita meh dengung. Faham dengung? Cakapan peseng ni dengung dia. Ada dengung, dia ada dengung. Dengung ni ada dengung tau. Kita tengok ni cakap tak gitu. Peseng ni ada dengung dianya. Mana apa? Meh mirip. Ada mirip tak beriman. Tapi kita tak boleh nak bubuh. Yang tak nak bubuh. Tak boleh nak pakai dengan muqtada dia tu. Lepas tu, siapa orang munafiknya? Tak tahulah kitanya. Sebab itu hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu tanda ada kan? Ayatul munafik salas. Tanda munafik 3. Apabila bercakap dusta, apabila berjanji mungkir, apabila diberi amanah dikhianati. Itu bukan tanda munafik i'tiqadi, itu tanda munafik amali. Ni tak boleh pakai zahir hadis kita nak hurah sendiri, jangan. Munafik i'tiqadi, orang yang berpura-pura menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kafir. Munafik amali, orang yang berpura-pura baik tapi menyembunyikan kejahatan. Itu lain. Dia bercakap manis je, tapi cakapan tu tak betul. Itu munafik amali. Dia cakap nampak macam betul, tapi sebenarnya dia menyembunyikan pembohongan. Berjanji, beradang benar lah. Okey. Saya berjanji. Tapi sebenarnya tak ada benda lah. Kita buat ikut suka kita kat mana pun. Apa ni? Dia berjanji, tapi dalam hati dia sebenarnya tak ada. Kalau anda aku nak buat mana pun, mu tunggulah. Dah kata nak janji pada pukul tu, kita cakap saja je. Tapi sebenarnya kita nak menunaikan janji tu, nak mari tepat pada masa. Tak, anda kita kalau tak janjikan, dia kata guna-guna pula. Mana apa ni? Walaupun mulutnya berjanji nak mari pada pukul sekian-sekian, tapi dia menyembunyikan bahawa dia tak akan mari pada pukul tu. Dia mari ikut suka dia je. Mu tunggulah. Apa dah? Orang serah tugas, serah amanah. Okey. Saya terima. Dia terima pun sebenarnya dia tak. Dia kira dah. Ni ada benda dah ni. Wi ke dia pegang. Dia orang apa? Mungkin pecah amanah tu lah. Makna apa? Dia terima amanah, ya dah, zahirnya bagus, percaya kita ke dia, tapi dia menyembunyikan kejahatan dia sebenar. Itu dia panggil munafik amali, berpura-pura baik. Munafik i'tiqadi, berpura-pura Islam, lain tu. Jadi hak munafik amali ni berpura-pura baik tapi pembohong. Mana apa? Memukiri janji, khianat. Ni orang yang berpura-pura baik, balasannya neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaulah munafik i'tiqadi, itu orang kafir.
kekal neraka selama-lamanya, wa'liyazabillah. Bukan setakat kekal neraka hawiyah, neraka lapis yang ketujuh, hok bawah sekali. Ni kadang-kadang orang baca hadis ni, tanda munafik. Dia pun surah, kalau ada satu daripada tiga ni tak kekal neraka lagi. Tapi kalau tiga-tiga ada di dia, bohong pun dia, mungkin janji pun dia, pecah amanah pun dia, ni kafir ni, kekal neraka selama-lamanya. Punah ranah lah. Kita bukan ahli sunnah huraian seumpama itu. Ada tiga-tiga sekalipun, munafik amalilah. Orang berpura-pura baik, perangai jahat, berpura-pura je baik, memanglah itu berdosa, neraka. Tapi bukan hak munafik i'tiqadi. Hadis tu dak royak. Sebab tu dengan satu-satu hadis kita tak boleh nak istinbat hukum. Kena balik kepada macam mana ulama menghuraikan satu-satu ayat, satu-satu hadis. Ulama nak menghuraikan satu-satu ayat ni dihuraikan dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain. Sebab ulama yang menghuraikan ayat dan hadis ni, ayat Quran satu Quran di dada, hadis Nabi puluh ribu di dada. Ulama inilah yang menghuraikan antara ayat-ayat dengan hadis-hadis. Ini kita hanya reti satu ayat, kita nak pakai akal. Kita hanya reti satu hadis, kita nak pakai akal. Ini pun orang noh. Ini waktu timbul sekarang ni. Tak payah pakai ulama-ulama, tak payah pakai kitab-kitab. Ayat Quran sudah cukup. Kita baca Quran, kita faham makna, kita beramal dengan Quran tu. Kita jumpa hadis, kita faham makna, kita amal dengan hadis itu. Dan Quran yang nak amal tu, Quran satu ke? Satu Quran, satu ayat. Dan satu ayat, ayat lain macam mana? Ni sekarang ni. Ni mari mana dia punya perancangan ni, wallahu alam lah. Jadi orang Islam yang tidak beriman ni panggil orang munafik i'tiqadiyun. Mana apa munafik i'tiqadiyun? Menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan kekufuran. Satu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita boleh menghukum hanya hak zahir. Kemudian orang yang beriman yang belum lagi menzahirkan Islam, yang saya sebenarnya pernah buat contoh sebelum ni, dia sudah percaya kepada agama Islam, dia sudah beriman dengan Allah, Tuhan yang Esa, dia sudah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun belajar dah bab agama, dan dia percaya dah kepada hak agama kitanya. Tetapi oleh kerana adalah asbab-asbab tertentu, dia belum lagi berani nak menzahirkan Islam dengan mengucap dua kalimah syahadat. Maknanya dia orang beriman yang belum lagi menzahirkan Islam. Maknanya antara Islam dan iman dia tidak berlaziman. Ada orang Islam yang tidak beriman, ada orang beriman yang belum Islam. Cuma orang yang beriman yang belum Islam ni kita tak tahulah. Yang kita tahunya bila kemudian hari dia pun asyhadu alla ilaha illallah, dia menzahirkan dia Islam, kemudian dia ceritalah, saya sekarang saya mengucap menzahirkan Islam, sebenarnya saya percaya pada agama ni lama dah. Maknanya apa? Dia beriman lama dah. Kita tahu ni bila? Lepas dia menzahirkan Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia pun ceritalah hal kepercayaan dia kepada Islam sebelum daripada mengucap lagi. Mana apa? Sebelum tu dia orang beriman yang belum menzahirkan Islam. Ini kita tahu kemudian lah. Sebelum tu kita tak tahu. Jadi Islamnya lain, imannya lain. Tapi bila sebut kata Islam, Islam yang beriman. Sebut kata orang yang beriman, orang beriman yang Islam. Jadi ada tiga perkara: Islam, iman dan ihsan. Islam terima secara zahir, iman percaya di dalam hati, ihsan kita laksanakan, kita tunaikan perkara yang kita terima tadi. Mana
diperintahkan solat, kita pun terima kewajipan solat, hati kita pun terima kewajipan solat, solatlah, bersembahyanglah. Itu ihsan. Jadi minggu lepas letak ada perbezaan antara Islam terima, ihsan laksana. Ini beza antara dua. Minggu lepas pergi pada persoalan poligami, pergi pada persoalan faraid. Sebagai orang Islam kena terima. Kemudian bab pelaksanaan itu pembicaraan lain. Bab terima hukum Islam, makna syariat membenarkan poligami, itu tetap dah. Kemudian bab pelaksanaan, itu baru kita boleh berbincang macam mana pelaksanaan. Tapi bab terima hukum jangan kosek itu. Itu bab Islam. Hati pun percaya ketetapan Allah yang terbaik. Bab pelaksanaan itu baru kita pergi pada pembicaraan bab pelaksanaan. Bab terima sebagai Islam itu tetap dah. Akan perkara-perkara agama yang diketahui secara latah, perkara agama yang besar-besar yang semuanya orang tahu belaka, dan perkara tu perkara yang ijma' ulama, perkara yang ijma' ulama, kita kena terima. Kalau perkara tu perkara khilaf ulama, itu lainlah, perkara khilaf ulama. Contohnya semayang witir, mazhab kitanya sunat, mazhab Hanafinya wajib. Kita tak terima hukum wajib, kita terima hukum sunat. Tak apa, benda khilaf. Tapi semayang waktu, tu ijma' ulama wajib. Tak wajib, batal Islam. Dia engkar tak terima wajib semayang 5 waktu. Tapi kalau dia engkar kewajipan semayang witir, tak apa, itu bukan ijma' ulama. Kita tak terima kata semayang witir tu wajib, mana kita tak pakai mazhab Hanafi, kita pakai mazhab Syafi'i, sebab kewajipannya tidak ijma' ulama. Hak kewajipan, hak ijma' ulama ni kita kena terima. Kalau perkara yang haram, haram ijma' ulama, dia engkar. Berzina haram ijma' ulama, berjudi haram ijma' ulama, riba haram ijma' ulama. Engkar tu batal Islam. Engkar kenapa? Tak haram zina, batal. Tak haram berjudi, batal Islam contohnya. Tak haram makan riba, itu batal Islam, bab riba. Tapi perkara tu jatuh riba ke tak riba, itu kan lain pula. Itu kadang-kadang jadi khilaf pula. Perkara ni jatuh riba ke ataupun tidak, itu satu perkara. Sebab nak menentukan satu-satu kaedah yang digunakan, jatuh riba ke tidak. Setengah mengatakan ini jatuh riba, ini kata tak jatuh riba, itu khilaf pula jatuh riba ke tak jatuh riba. Tapi kalau ijma' ulama kata ini memang riba, menghalalkan habis. Minum arak, ijma' ulama haram. Minum arak, ijma' ulama haram. Minum arak, ijma' ulama haram. Tapi benda tu panggil arak ke tidak? Hak mana panggil arak? Minum arak memang haram, ijma' ulama. Tapi apa benda dipanggil arak? Apa benda dipanggil arak? Dalam mazhab Syafi'i kitanya, tiap-tiap perkara yang cair, yang memabukkan, hukumnya arak. Sama ada cairan yang memabukkan tu dijadikan daripada kherma ke, daripada anggur ke, daripada apa-apa perahan sekalipun. Cairan yang memabukkan hukumnya arak, minum hukumnya haram. Tiba-tiba mazhab Maliki pulaknya arak adalah cairan perahan anggur. Cairan perahan anggur dihukumkan arak. Cairan perahan lain, kherma ke
Ataupun kita, tempat kita ni cairan daripada manisan. Manisan tu lah. Apa? Tuak. Nira. Tuak orang mabuk, nira. Jadi perahan nira disipang. Akhirnya jadi memabukkan. Mazhab Maliki, arak hanyalah perahan anggur. Jadi minum arak memang haram ijma' ulama. Tapi benda tu panggil arak ke tidak? Ni kena tu molek. Sebab yang kata jadi kafir menghalalkan perkara yang haram ijma' ulama. Mana kata arak yang haram ijma' ulama? Arak yang terhasil daripada perahan anggur, itu haram ijma' ulama. Arak perahan anggur ni arak mahal dah. Tak silap masa sekolah dulu, perahan anggur Perancis. Apa? Ada dah dulu? Tak ingat dah. Bukan. Anggur Perancis. Tak ada. Sebab dia arak ni terhasil daripada bagai-bagai perahan. Ada daripada perahan tamar contohnya. Kalau kita tadilah nira. Jadi yang arak haram ijma' ulama adalah arak yang terhasil daripada perahan anggur. Menghalalkan arak ni murta'uni wal iyazabillah, batal Islam. Adapun perahan yang lain, sebagai contohlah, mudah contoh bab kitanya, daripada nira tadi. Nira tu disimpan, akhirnya jadi tuak. Nira hak tu lah atas pokoknya tu apa dia? Nyadak dah. Nyadaknya. Nyadak dia panggil. Dia daripada nira akhirnya sipang jadi tuak. Kita orang Terengganu, hak atas pokok tu tuak dah. Lepas tu hak buih ni tuak masam. Gitu dah panggilan kita. Sebab itulah hak turun pokok tu dipanggil air tuak. Bulan Ramadan banyak jual tepi jalan. Tuak tepi jalan. Orang bukan orang Terengganu, mari ke Terengganu pelik. Dia tahu Terengganu ni tuak minum haram, mabuk dia kata. Tuak ni haram minum. Tuak ni najis. Hak kita tulis tuak tu kalau dia panggil nira. Hak kata najis, hak kata haram minum, tuak masam. Dia bahasa dia dah. Hak turun pokok itu bukan tuak, itu air nira. Hak sipang tu baru panggil tuak. Lama-lama dia jadi kembali balik tenang, dia panggil cuka nira. Kan gitu? Tapi kita hak turun pokok panggil tuak. Dia jual tuak bulan Ramadan pula. Barang orang Terengganu ni bulan puasa pun mabuk. Ya, bulan puasa minum air tuak. Faham dia orang, dia faham kita. Dia tengok tuak tepi jalan. Warna orang Terengganu ni mabuk ni. Dia bahasa tu perkara pula. Kalau tanya hukum, apa hukum minum tuak? Kita nak jawab ni kena usul dulu. Apa hukum minum tuak? Takut dia maksud lain, kita jawab kok lain, hukum jadi ponoran dah. Apa hukum minum tuak? Kena tanya dulu. Awak orang Terengganu ke awak orang luar? Dia kata saya orang luar. Haram minum tuak. Dan kalau orang Terengganu halal minum tuak. Boleh pula jadinya. Hukum dia tak sama pula dah. Dah ditanya apa hukum minum tuak. Kita tanya dia, awak ni orang Terengganu ke orang luar? Saya orang luar, haram minum. Orang Terengganu halal minum. Apa jadi hukum beza? Sebab awak tuak benda lain, orang Terengganu tuak benda lain. Awak tuak hak najis tu, hak tengah gila tu.
Orang Terengganu tuak tu nira. Sebab tu orang Terengganu halal minum tuak. Sebab tuak dengan maksud nira. Orang luar dari Terengganu haram minum tuak. Sebab dia kata tuak ni hak kita Terengganu panggil tuak masang. Kena? Nak kena usul tanya dulu. Dia tapi dia nampak tulis nira dah ni. Ai nira ni tak tuak dah ni. Nira tu betulnya. Tuak ni hak tengah buih ni. Jadi hak tengah buih, kita hak buih ni memabukkan. Mazhab Syafi'i kita hukum arak. Minum hukumnya haram, bukan tuak tu hukumnya najis. Kena tangan ke kena pakaian wajib kena basuh. Bukan kata minum dia haram. Benda tu pun hukumnya najis. Adapun mazhab Maliki, kalau bukan perahang anggur, dia tak hukum arak. Halal minum, bukan arak, dia tak panggil arak. Faham tak? Tapi kalau minum jadi mabuk haram bukan kerana nama arak, haram kerana mabuk. Minum jadi mabuk ni, kalau kita ada nyakit lah, ni contoh je ni, mungkin tak ada nyakit ni. Nyakit itu pelik. Minum air teh mabuk misalnya. Nyakit itu pelik, tak ada dah. Ni buat reka cerita je ni. Mana kita ada nyakit pelik, minum air teh mabuk. Kita minum haram. Bukan teh tu arak. Teh tu memabukkan kita. Jadi sekarang ni minum tuak ni, kalau mabuk haram. Haram bukan kerana arak, haram kerana awak minum jadi mabuk. Adapun kalau hukum arak, kalau hukum tu arak, minum haram semata-mata, mabuk ke tak mabuk tak kira. Kalau atas nama arak, tu kata arak yang ijma' ulama adalah arak perahan anggur. Arak perahan anggur ni adalah arak yang mahal-mahal tu. Lagi lama disimpan, lagi mahal lah arak tu. Itu hak ijma' ulama. Tiba-tiba dia menghalalkan arak. Minum arak, dia menghalalkan arak. Minum arak hukumnya halal. Kita kena usul dulu. Arak mana awak kata halal ni? Arak Samsu tu lah. Kita tak boleh menghukumkan kafir. Sebab itu bukan haram ijma' ulama. Tapi mazhab Syafi'i kita tetap dah haram. Ini jangan salah faham ni. Kita cuma nak cerita manakah yang haram ijma' ulama menghalalkan jatuh murtad ladudah wal-i'azabillah. Tapi kalau haramnya tidak ijma' ulama, dia menghalalkan tak jatuh kafir. Ni kena faham boleh ni. Sebab masa almarhum tu saya mengajar dulu, nak cerita bab arak yang ijma' ulama haram, yang tidak ijma' ulama. Timbul fitnah kat luar, tok guru menghalalkan arak. Tok guru saya kena gitu. Tok guru menghalalkan arak. Tok guru hanya menceritakan arak yang haram ijma' ulamanya arak perahan mana? Perahan anggur. Menghalalkan hak ni murtad wal-i'azabillah. Dia menghalalkan perahan yang lain daripada anggur. Dia kata halal minum perahan anggur, perahan tamar contohnya. Halal minum tuak masam contohnya. Kita boleh menghukumkan kafir. Sebab itu tidak ijma' ulama. Nak jaga betul tu je. Sebab mengkafirkan seseorang yang zahirnya Islam, kafir tu akan kena kepada yang dikafirkan kalau ianya benar-benar kafir. Kalau ia yang dikafirkan tu tidak kafir, kafir akan jatuh kepada yang mengkafirkan. Lepas tu kata kena cermat. Jangan logat-logat. Kena cermat. Jangan dia menghalalkan kafir. Menghalalkan apa? Dia menghalalkan muzik. Kafir. Muzik tu haram ijma' ulama ke tidak? Tak kira ijma' tak ijma'. Menghalalkan yang haram kafir. Unang-ganang lah. Muzik tu haram ke tidak? Itu khilaf ulama.
Dia menghalalkan benda khilaf ulama. Faham tak? Jadi Tugu hanya nak menjelaskan manakah menghalalkan arak menyebabkan jatuh murtad waliyazabillah. Arak yang ijma' ulama menghukumkan haram, iaitu perang anggur. Sebab itulah ceritaan ni wallahu alam. Orang kita pergi Afrika, orang Islam, Afrika ramai orang Islam. Tiba-tiba dia kata dalam almari dia ada arak, ada botol arak. Orang Islam tiba-tiba ada arak, dia minum dengan suasana iklim tempat tempat merekanya tidak mabuk pun. Mazhab Maliki tidak menghukumkan arak sebab ianya bukan perang anggur. Kalau kita tak faham Islam apa ni, tapi tempat kita bermazhab Syafi'i, jaga molek, jangan salah faham pula. Tapi mazhab Maliki pun minum apa-apa perkara yang memabukkan hukumnya haram juga. Tapi haram bukan atas nama arak. Apa-apa perkara yang menghilangkan akal haram semata-mata. Apa-apa perkara yang kita minum, makan, buat menyebabkan hilang akal haram semata-mata. Dia arak ni benda cair. P tidak cair. P kuda apa? Tahu P kuda? Tak ada bela kuda. Kuda makan P tu lah. Tahu? Waktu kuda tu congek kaki tau. Sebab dia makan P tu lah. Boleh kau orang, lepas tu dia congek motor. Dia faham P kuda. P kuda ke ataupun dipanggil apa? Sebut betul tak tahu kan. Erimon 5. Kenal Erimon 5? Kenal tak? Erimon 5. Erimon 5 ni obat tidur. Erimon 5 ni makan sutir tidur. Makan 2 utir, tak tidur. Makan 3, 4, 5 utir, tu terbang. Makan banyak, kojol. Dia gitu. Erimon 5 ni obat tidur tau. Makan sutir tidur. Makan 2 utir, kau tak tidur lah. Tak? Orang telang Erimon 5 ni tak usah duk akak lah. Tak sedar. Tak sedar. Ambil tahu mana pun tak sedar. Mati tu hidup. Tapi kalau telang banyak jadi pasal lain. Apa dia? Menghilangkan akal. Erimon 5 bukan arak sebab dia bukan benda cair. Erimon 5 tidak najis. Yang najisnya cairan yang memabukkan. Hukum najis. Macam dadah. Dadah bukan cairan. Dadah adalah serbuk. Kan tak? Serbuk tau. Serbuk. Bila dadah ni bukan cairan, hukumnya tidak najis. Yang kita sebut kata najis dadah. Dadah tidak najis. Yang najisnya arak. Cairan yang memabukkan. Hukumnya najis. Kita tak panggil najis arak. Kita panggil najis dadah. Dadah tidak najis. Sebagai contoh, dirapah arak. Dia dirapah dadah. Dirapah dadah hok budak. Ibu dah poket. Nak pergi buang ke, nak pergi serah polis ke, tak kira lah. Tak teringat dadah dah poket ni. Orang bang diri semayang mulai-mulai ada dengan dadah dah poket. Misalnya. Sudah solat, Allah. Dadah hok rapah tadi dah poket. Mana? Sah solat sebab dadah tidak najis. Yang najisnya cairan yang memabukkan, berhukum najis. Maka dadah sebut tidak najis. Kalau kata najis dadah pun macam kita panggil kinayah lah. Maknanya kita jauhkan daripada najis dadah seolah macam najis. Gitu je lah. Tapi sebenarnya yang najisnya adalah arak baru najis. Jadi walaupun tidak najis, P kuda ke P Erimon 5 ke, tapi menghilangkan akal tetap haram semata-mata. Jadi mazhab Maliki sekalipun
Kalau perahan ini bukan ada perahan anggur, tapi mabuk minumnya, hukumnya tetap haram. Tapi haram bukan atas nama minum arak. Haram atas nama meminum minuman yang menghilangkan akal. Itu. Adapun kalau atas nama arak, minum benda tu najis kan? Jadi minum tu haram, mabuk tak kira. Cuma yang nak cerita di sini, kalau seseorang menghalalkan minum arak, kita kena peksa dulu. Awak mengkata halal minum arak ni, arak gapo? Arak perhang anggur lah. Pak mahal tu. Murtad ni wal-iazabillah. Sebab apa? Haram minum arak perhang anggur, ijma' ulama. Itu je. Halal minum tua. Itu jadi Maliki lah, tak ada Syafi'i. Itu lah. Mabuk dia haram kerana mabuk, bukan haram kerana arak dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i dah tua masam tu memang haram minum. Mabuk tak mabuk pun haram minum. Itu mazhab Syafi'i kita. Kita bukan nak cerita bab arak, nak cerita bab manakah yang mana menghalalkan. Bila menghalalkan perkara haram, maknanya engkar, tidak terima hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang jatuh jadi kafir ni perkara yang haram ijma' ulama. Itu perkara yang haram ijma' ulama. Engkar kewajipan yang ijma' ulama. Bukan engkar kewajipan, engkar perkara agama yang ijma' ulama. Wajib ke sunat ke tak kira lah. Perkara ni ijma' ulama, hukum Allah. Walaupun perkara ni jatuh hukum sunat sekalipun, dalam kitab biasa buat misal adalah kerak kuku. Kerak kuku tu syariat agama, hukum agama, disyariatkan, diperintah kerak kuku. Kerak hari apa-apa tu, tu bak hari pula. Hari Khamis ke, hari Jumaat ke, hari Senin ke, atau bak hari pula. Semata-mata kerak kuku ni perintah agama. Apa hukum kerak kuku ni? Disyariat, disunatkan. Ijma' ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan kerak kuku ni bukan hukum agama. Sunat je, sunat pun tak kira lah. Bukan ijma' ulama. Dan orang semua tahu kerak kuku ni disuruh pada agama. Tiba-tiba dia engkar, tak payah kerak kuku lah, tak ada faedah kerak kuku, batal Islam, murtad ni wal-iazabillah. Kan sunat je. Sekarang ni terima perkara agama, tak kira wajib sunat. Perkara agama yang mana perkara ni orang tahu belaka, ni agama suruh ni, orang tahu belaka. Dan perkara agama ni pula ijma' ulama ni tak ada khilaf. Engkar ni siap, batal Islam. Tapi perkara agama yang semua orang tahu belaka, dan perkara agama yang ijma' ulama. Lepas tu kita bab perkara agama ni, yang kita jelas tak jelas tu jangan kita cepat. Mana kita tak je dengar ni, karuk ni, jangan. Itu bab Islam. Tapi nak kuat Islam ni kena ada ihsan lah, terima serta laksana, barulah Islam tu akan jatuh jadi kuat. Tapi yang paling besarnya iman lah, iman. Sebab iman ni dalam. Hak Islam ni simple, hak Islam ni mudah. Jaga percakapan, jangan engkar agama. Jaga perbuatan, jangan hina agama. Hina agama termasuk ambil Al-Quran dibuang di tempat yang kotor, tujuan untuk hina agama, batal Islam. Tapi yang paling besarnya adalah kepercayaan hati, keyakinan kita pada agama. Ni kepercayaan hati pada agama. Keyakinan pada agama itu bergantung pada kekuatan. Kekuatan ni terhasil daripada mana? Terhasil daripada ihsan. Buat sekali Tuhan suruh, tinggal segala perkara yang dilarang. Ini peranan besar dalam agama kita adalah ihsan. Makna kalau Islam kita terima perkara agama, hati kita percaya,
Tapi kalau ihsannya tak ada, iman jadi lemah. Akhirnya dalam hati kita semayang. Tak ada boleh gapo pun tengok orang semayang. Sosok semacam orang semayang. Misalnya, hati, mulut tak cakap. Akhirnya hati dia pun engkar kewajipan solat, maka batal iman dia. Islamnya tak ada bunyi apa-apa, mulut tidak engkar kewajipan solat, tapi hati dia. Tapi semayangnya tidak. Orang duduk nasihat dia semayang lah, orang nasihat dia ni. Mulut dia senyap. Dia kata semayang tak wajib, dia tak berani. Dia pun senyap. Perut dia ni semayang, tak ada faedah. Semayang jadi majar ada kan? Tahu majar? Sial. Masa itu semayang, nega bengkerak, nega tak maju. Learning tak semayang, baru nega maju. Semayang ni majar apa kali. Semayang tak maju. Ni perut dia ni, mulut tak cakap. Kalau mulut kata semayang ni majar, batal Islam. Mulut tak cakap, Islamnya okey, tak batal. Tapi imannya. Tapi bab iman hubungan hati dengan Allah ni. Ni patut kata bab iman ni paling besar. Sukar kita bab iman ni. Jadi iman ni mari daripada ihsan. Iman ni mari kepercayaan. Kekuatan iman mari daripada ihsan. Ihsan tu besar. Sebab nak jaga iman kita, supaya iman kita selamat. Sebab perkiraannya iman. Iman selamat, Islam jadi ada nilai, ihsan jadi ada nilai. Perkiraan jadi iman. Iman hak payah sekali. Dia kalau cakap mulut tadilah semayang tak ada faedah, semayang jadi sial, semayang jadi majar, batal Islam. Kadang tanya, hukum apa ni? Pertanyaan tu bukan pertanyaan nak tanya, pertanyaan nak menghina pada hukum agama, batal Islam. Hukum agama ijma' ulama kita pun jeling, jebeh, tonye, faham tonye? Tonye jebeh tu juga untuk tolak hukum agama, batal Islam. Itu dengan perbuatan dia panggil. Faham tak? Ini bab Islam. Tapi bab Islam apabila kita mengaji kita jaga. Ini bab iman. Bila kita tidak ada ihsan, makan riba, makan rasuah, akhirnya hati engkar riba tu haram, hati engkar rasuah tu haram. Hati ni batal iman. Tapi kita tak boleh nak bubuh. Orang ni makan riba semua, iman dia tak percaya kepada pengharaman riba, jangan bubuh. Jangan bubuh tu. Sebab itulah pelaksanaan syariat agama cukup penting. Pelaksanaan syariat agama dalam secara individu ke, secara umum ke, pelaksanaan syariat agama cukup besar. Sebab pelaksanaan syariat agama inilah yang akan menguatkan iman kita, kepercayaan kita pada agama. Pelaksanaan tu ihsan. Sebut tadi kan, kedudukan ihsan yang menguatkan iman. Dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan meninggalkan larangan-larangan agama, ihsan inilah yang akan menguatkan iman kita. Kemudian pelaksanaan agama ni bukan hanya kepada individu. Secara umum masyarakat pun pelaksanaan agama hukumnya wajib ijma' ulama. Apabila pelaksanaan agama tidak dilaksanakan, akan menghakiskan keyakinan kita kepada agama. Kalau contoh individu tadi tak solat, makan riba, akhirnya menghakiskan keimanan kita dengan kewajipan solat, menghakiskan keimanan kita kepada pengharaman riba. Dia terhakis sedikit-sedikit, akhirnya hati kita engkar kewajipan solat, hati kita engkar pengharaman riba, batal iman. Itu sebahagian dari pelaksanaan syariat. Betul tak pelaksanaan syariat secara umum? Apabila pelaksanaan syariat tidak dilaksanakan, yang pelaksanaan syariat ni hukumnya wajib ijma' ulama. Lama-lama kita kau yakin, kau harap kan jadi begini kan, jadi begini kan. Ada mari dah keraguan. Ragu ni iman lemah tu.
ragu, akhirnya hati tak terima, batal iman, kafir isi Allah walaupun zahirnya Islam sekalipun. Ini peranan kedudukan ihsan dalam agama, pelaksanaan hukum agama. Yang mana hukum agama kita? Hukum agama yang syumul, yang merangkumi, bukan hanya hukum agama secara individu saja, bukan. Hak individu ada, hak keluarga ada, hak masyarakat pun ada. Ini semua kewajipan-kewajipan pelaksanaan mereka itu. Kewajipan dalam bab ihsan untuk menyempurnakan agama kita. Ihsan barulah comel agama. Pelaksanaan ihsan ni bukan pelaksanaan sebahagian-sebahagian. Pelaksanaan hukum agama yang syumul, pelaksanaan yang syumul barulah menjadi lengkap agama. Dengan Islam, dengan iman, kepercayaan, kemudian dengan ihsan, pelaksanaan hukum agama inilah yang akan menguatkan iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada agama. Keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang di hati kita mari keraguan kepada agama, hukum agama, itulah. Oh, ni kena jaga molek lah tu. Sebab apa akan timbul keraguan? Bila tidak ada pelaksanaan. Sama je tadi lah. Orang tak solat lama-lama. Solat ni apa benda sebenarnya? Boleh ke apa orang solat? Solat tak tinggal, tapi tengok macam-macam bala kena atas kepala dia. Hidup susah, hidup macam-macam penyakit, solat tak tinggal. Apa benda boleh tahu solat? Ini lama-lama. Kemudian kena ingat ihsan pelaksanaan ni dengan ilmu. Kalau solat tanpa ilmu pun tak akan menguatkan iman. Solat adat. Solat adat tidak menguatkan iman. Nyata kemudian, ini contoh pengajaran. Solat tak pernah tinggal, berjemaah tak pernah tinggal. Zahirnya ihsan dicomel. Solat tak tinggal, berjemaah tak tinggal, tapi sayang solat tak belajar. Hukum hakam berjemaah pun tak belajar. Kemudian hari Allah Ta'ala uji dengan sakit uzur. Sakit uzur. Orang yang solat yang sebenar, sakit uzur lagilah dia solat. Hak segar pun mati, hak sakit kau dekat. Nak mati tau. Gitu. Dok juga. Kadang-kadang hak jaga mati, bukan hak sakit mati. Gitu. Hak jaga tu segar. Jaga orang sakit. Mana hak mati? Bukan orang sakit mati, orang hak jaga mati. Lepas orang jaga mati, barulah orang sakit tu mati. Orang nak tengok jaga mati dulu. Dia jaga tok lelaki dia bertahun-tahun, jaga tok lelaki dia uzur, kena angin bertahun-tahun, tak bilangan. Memang lama lah. Bertahun-tahun, 10 tahun pun tak tahu. Memang bertahun-tahun, bukan setahun dua dah. Jaga, matilah bini. Todang 2-3 bulan, barulah mati hak dia jaga. Dia kena mati hak bini dulu baru dia mati. Ada juga. Tapi kalau terkira kok orang hak sakit kau dekat dengan mati. Kalau masa segar semayang tak tinggal, berjemaah lagi, sakit lagi kuat semayang. Sebab apa? Tuhan uji dengan kesakitan. Orang beriman, dia redha, dia sabar, dia redha, dia sabar, iman dia kuat. Sebab apa? Redha, sabar, pahala wajib. Tak ada buat apa-apa pun, tak ada baca apa-apa pun. Tuhan uji dengan kesakitan. Contohnya, dia tidur dalam keadaan redha kepada ujian Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi esok, diampunkan segala dosa, kayaumin waladathu ummuh, macam ni anak yang baru dilahirkan oleh ibu, pusing. Bila dosanya tak ada, pahala redha sabar, iman dia kalau kau kuat. Ini hak sebenar. Hak tak sebenar, solat adat tak ada iman. Iman tak kuat, bukan tak ada iman tak kuat. Akhir sekalinya apabila uzur tak mampu solat. Sebut solat marah macam-macam ke, tak pernah solat. Sebut je solat mengamuk lalu. Sebut je solat marah lalu. Aku ni uzur ni. Marah lalu. Sebut je solat marah. Sebut acak kali semayang, sakit semacam.
Ni cerita orang solat tak pernah tinggal dengan berjemaah ni. Bila sebut solat acak-acak kali, solat. Sakit betul juga. Kenapa jadi gitu? Sebab ini bukan ihsan. Dia tidak ada solat yang sebenar. Solatnya hanya lakonan saja, adat saja. Maka tak ada keimanan. Kekuatan iman dia tak ada. Dia bila timbul sebenarnya nyata tak ada iman. Sampai boleh kata mulut, dah lama ni pun aku mai nak tinggal kok. Dah kena nyakit gini. Apa dak kena pada orang semayang? Orang pun tak redha pada susunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ke tak nak bunyi hak solat. Dia nak bunyi. Jadi macam beci kepada semayang. Sebab apa beci? Dah semayang dak tinggal. Sakit juga. Orang dak semayang segar mega. Jadi macam Tuhan ni dak adil nah. Orang semayang buat gini. Orang dak semayang apa dak nyakit banyak-banyak. Semayangnya tidak. Jadi kenapa ihsan solat tu tidak mengkuatkan iman? Tu kena balik. Ihsan solat dengan ilmu, bukan solat peseng, bukan solat adat, bukan solat bahasa dia, kan? Ihsan amal ibadat dengan ilmu ni lah yang akan mengkuatkan iman kita. Itu kedudukan ihsan, kedudukan pelaksanaan agama. Jadi Islam terima zahir, Islam percaya hati, kemudian ihsan laksanakan apa yang zahir tadi terima dan hati kita percaya. Itu pergi kepada ihsan. Hak baca saat ni rukun Islam baru nak masuk ni. Saya juga lagi ni dah. 2 minggu dah ni, minggu ketiga satu kitab. Tak apalah, dia sambung tiga-tiga ni. Kita tak boleh nak dalam huraian Islam. Nak hurai Islam, kita tak boleh asingkan dengan iman, kita boleh asingkan dengan ihsan. Sebab beza. Islam terima zahir, iman terima hati. Ni kena cerita dulu lah. Terima zahir, terima hati macam mana? Islam terima, lepas tu buat duduk mana? Buat laksana. Duduk di ihsan. Ihsan duduk betul laksana. Mana kena cerita dulu dah tiga-tiga tu. Islam di hadapan dia akan cerita, ihsan di hadapan dia akan cerita. Tapi cerita Islam dia kena pergi pada iman dan ihsan. Sebab Islam terima zahir, terima zahir dan terima hati macam mana pula? Iman. Dah terima tu Islam, lepas tu buat ihsan. Kena beza dulu. Terima zahir macam mana, terima hati macam mana. Terima macam mana, laksana macam mana. Kena asing dulu dah antara Islam, iman dan ihsan. Gimana? Sebab kita nak jumpa kitab sebagaimana kitab Pati Paridah ni menghuraikan Islam, iman dan ihsan ni, payah juga nak jumpa kitab seumpama ni. Jadi kita ambil sempurna kitab ni, kita kena hadam molek. Sebab saya pernah mengajar berkaitan Islam, iman serta tazkirah ceramah. Ada ustaz mari tanya, ambil mana tu huraian yang mengasingkan sini, ambil mana? Sebab saya faham kau Islam ni kena buat lah. Kalau tak buat jadi batal Islam. Sebab tak buat mana tak terima. Kata gitu berat lah. Kalau tak buat tu batal Islam. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Khawarij bukan ahli sunnah. Tak semayang kafir, tak puasa kafir, tak bayar zakat kafir, berjudi kafir, berzina kafir, minum arak kafir. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Mana nak faham boleh antara Islam ni terima, akur, ya kan. Syarat kata wajib, ya. Syarat kata sunat, ya. Syarat kata haram tu, ya haram. Tu Islam. Jangan duk petikan. Lepas tu ya kata wajib, buatlah ihsan. Ya kata haram, terima kata haram, tinggallah ihsan. Kalau tak ada ihsan, mana Islam? Islam tak batal, tapi Islam yang tak sempurna. Sebab nak sempurna agama Islam, iman, ihsan, asing hanya pada pengertian. Bukan kita boleh asing-asingkan pada amalan tiga ni. Kalau nak jadi agama yang sebenar, jadi agama yang sebenar.
Ni hak kitab Pati Faridah. Kitab ni nak cerita bab iman. Pembicaraan ke-6 rukun iman. Tapi nak cerita iman pun kena faham dulu agama ni. Agama bukan iman saja. Agama bukan akidah saja Nabi bawa. Hak Islam zahir pun Nabi bawa. Hak kepercayaan pun Nabi bawa. Bab ihsan pun Nabi bawa. Nak ikut Nabi tiga-tiga lah. Tapi kitab ni nak cara bab iman. Cara bab ni untuk musuhkan ke-6 rukun iman. Tapi comelnya kita Islam apa, iman apa, ihsan apa. Kita ngaji untuk sah iman ni dalam kitab Pati Faridah di pembicara rukun iman. Bukan ngaji nak kuat iman. Nak kuat iman kena pergi ihsan lah nak kuat iman. Bukan kata kita ngaji kitab sifat 20 lepas khotang iman jadi kuat. Tidak. Kita mengaji sifat 20, ngaji kitab untuk mengesah, hanya untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Lepas sah nak kuat, nak mantap, nak tebal, nak subur, nak terserlah ihsan, amalan kita. Amalan yang macam mana? Amalan yang comel pekohnya zahir, comel hatinya tasawuf. Amal hak ada nilai, amal hak ada pahala. Amal ada pahala inilah yang akan menguatkan iman yang sah dengan pengajian ilmu akidah. Tapi kena sah iman dulu. Kalau iman tidak sah, tak pakai gawat amalan tu. Tapi kalau imannya sah, amalannya tak pakai, iman jadi lemah. Iman lemah, iman nipih. Iman lemah nipih, iman hak utama sekali. Perkara utama lemah nipih, tak selamatlah kita. Tak selamatlah, ini benda utama. Iman ni perkara utama sekali. Jadi nak kuat iman, pergi pada ihsan. Amal ikut perintah Tuhan, zahir batin, zahir pun patuh, batin pun patuh. Maksiat zahir pun tinggal, maksiat batin pun tinggal. Bukan tinggal maksiat zahir saja. Dedang aurat tinggal, mengumpat tinggal contohnya. Maksiat batin, riak, ujub, takabur, hasad, haram dosa besar belaka tu. Haram ijma' ulama' belaka tu. Inilah yang akan menguatkan iman kita. Taat zahir, taat batin, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin. Nak kuat iman, kena amal, tauhid, kena pekoh dan tasawuf. Nak sah iman, ngaji ilmu akidah, ilmu tauhid. Nak kuat iman, ngaji ilmu pekoh molek, ngaji ilmu tasawuf molek, serta beramal. Amal pekoh, amal tasawuf inilah yang akan menguatkan iman yang sah dengan pengajian ilmu tauhid. Ngaji ilmu tauhid bukan menguatkan iman, untuk mengesahkan iman. Islam, iman dan ihsan. Ni nak sebut ihsan pun dah reti, teringat. Insan baca buku. Islam, iman, insan. Insan apa ihsan tu? Nak sebut pun dah reti. Dah reti bahagian-bahagian agama. Boleh. Itu pengertian dia. Kita masuk pada rukun. Sejam ni tak masuk lagi pada kitab baca tadi. Gitu dah. Ngaji kat kampung mana sangat. Ni kira jalan dah kitab ni. Sebari, 2 hari, tak apa dah. Dahlah kita baca-baca. Memang kadang-kadang suti kitab. Suka kita. Berapa banyak dah kitab kita khotam. Lepas tu faham tak dalam? Tak faham pun kata dia. Tapi suka dah. Oh, kita kitab ni habis 2 kali dah kita ngajinya. Dah faham ke tak? Tak faham ustaz. Sebab dia baca cepat. Tapi tak apalah, boleh khotam kitab. So khotam kitab. Tapi isi kitab tak reti. Tak ada gitu. Kita pergi pada rukun. Takrif Islam, terima secara zahir, terima bulat-bulat, terima tanpa kira bicara, terima segala perkara agama yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rukun Islam 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Dia rukun ni perkara yang nak jadi perkara tu kena ada rukun ni. Nak jadi Islam kena ada rukun ni, dan rukun ni menjadi satu juzuk daripada perkara tu. Begini. Kita ada dua. Kita ada satu rukun, satu dipanggil syarat. Rukun satu, syarat satu. Dia mudah nak faham rukun dengan syarat ni kalau pergi pada bab solat. Solat ada rukun, solat ada syarat. Rukun dengan syarat ni perkara ma yatawaqqafu alaihi sihhatus solah. Contohnya, perkara yang terhenti atasnya oleh sah solat. Nak sah solat, rukun kena cukup. Nak sah solat, syarat kena cukup. Betul tu sama rukun dengan solat. Sama-sama nak sah solat, rukun lengkap. Nak sah solat, syarat kena lengkap. Betul tu sama. Yang bezanya betul mana? Yang bezanya rukun wahwa juz'un minhu, wahwa juz'un minha. Syarat walaisa minha. Itu beza. Rukun perkara yang rukun solat kita tadi. Rukun solat perkara yang terhenti atasnya, atas perkara ni sah solat. Ada rukun, solat sah. Ada takbir, ada niat, ada patah, sah solat. Wa huwa juz'un minha, dan rukun nilah juzuk solat. Perbuatan solat takbir, perbuatan solat niat, baca Fatihah, juzuk dia, bahagian dia. Syarat walaisa minha, bukan daripada solat. Ambil wuduk perbuatan solat ke? Tidak. Tutup aurah, pakai baju tutup aurah ni perbuatan solat ke? Tidak. Bersih dari najis perbuatan solat ke? Tidak. Itu beza dia. Tapi sama dengan rukun betul mana? Sama-sama nak sah solat kena sama-sama ada. Nak sah solat rukun kena ada, nak sah solat syarat kena ada. Tapi diri solat, perbuatan solat tu rukun. Syarat bukan perbuatan solat. Syarat ni kita buat start daripada sebelum solat. Ke ambil semayang itulah perbuatan solat? Bukan. Ke bersih najis tu perbuatan solat? Bukan. Perbuatan solatnya takbir, baca Fatihah, berdiri, rokok, i'tidal. Tu perbuatan solat. Tu juzuk solat. Tu rukun. Ambil semayang bukan perbuatan solat. Tutup aurah bukan perbuatan solat. Tu dia panggil syarat. Tu beza dia. Jadi sekarang ni rukun Islam ni makna apa? Inilah Islam ni. Ni Islam 5 perkara ni. 5 perkara ni lah juzuk kepada Islam. 5 perkara ni juzuk kepada Islam. Nak sah Islam kena ada 5 ni. Dan Islamnya 5 ni lah Islamnya. Juzuk solat. Juzuk solat dah jadi. Juzuk Islam 5 ni lah. Itu nak cerita makna rukun. Tapi sini kita kena hurah panjang pula ni. Sebab zahir sini rukun Islamnya mendirikan sembahyang. Rukun Islamnya beri zakat, mengeluarkan zakat. Rukun Islamnya berpuasa. Rukun Islamnya mengerjakan haji, buat. Kalau mendirikan solat tu rukun, memberi zakat, buat itulah, buat mengeluarkan zakat tu rukun. Kalau tak ada satu rukun, tak solat, tak ada satu rukun, batal ada Islam. Tidak mengeluarkan zakat, tak buat ni, tak ada satu rukun, batal ada Islam. Kan kata nak sah kena ada rukun kan? Ni nampak ngaji bab rukun Islam jari ni. Ni bukan ngaji macam budak-budak ni. Sekarang kalau rukun solat, kalau tak baca Fatihah sah ke tak solat? Tak.
Kalau tak rakaat sah tak salat? Tak, sebab tu rukun. Rukun Islam mendirikan solat. Tak sembahyang, batal Islam, kafir. Tak. Beri zakat, mengeluarkan zakat, rukun Islam. Kalau tak mengeluarkan zakat, tak ada satu rukun tu, batal Islam. Tak, dah kata rukun. Kan? Itu satu perkara. Takrif Islam terima, bukan buat. Rukun Islam buat. Dia takrif dengan rukun mesti selain, mesti selarah baru kena. Tak. Sekarang takrif Islam terima, buat ihsan. Tiba-tiba rukunnya betul buat pula dah rukunnya. Mendirikan sembahyang tu kan buat. Memberi zakat, mengeluarkan zakat kan buat. Berpuasa pun buat, laksana. Mengerjakan haji pun buat, laksana. Yang kita ngaji bab takrif, buat laksana ni bukan Islam, itu ihsan. Macam mana pula dia rukun ni pergi pada buat ni? Air padang gini kita. Takrif Islam terima, oh faham dah. Terima Islam, laksana ihsan. Tapi rukunnya buat. Dia takrif dengan rukun, dia tak boleh lari. Sebab rukun adalah sebahagian takrif. Tiba-tiba takrif lain, rukun jadi kod lain. Oh, tu bukan dia kan. Salam besar tu. Dia takrif Islam ni sendiri, hak dalam kitab kita ni menerima. Tapi ada pandangan mengatakan Islam adalah buat. Islam adalah waqilal amal. Kata setengah ulama, Islam ni amal, mengerjakan. Buat tu Islam. Buat tu Islam. Amal dengan jawarih, buat tu Islam. Ini ada pandangan. Tapi pandangan yang kata Islam tu laksana, Islam tu buat, itu pandangan yang masyhur. Biasa orang kita Islam tu buat, Islam tu laksana. Mendirikan solat itu Islam, mengeluarkan zakat tu Islam, berpuasa tu Islam, buat tu Islam. Ini pandangan yang masyhur, tapi bukan pandangan muktamad. Dalam kitab kita, buat ihsan. Islam terima, bukan buat. Kita ambil pandangan hak dhaif yang kata masyhur tadi tu, Islam dengan makna buat. Kalau pakai Islam dengan makna buat, dengan rukun jadi join. Sedang molek. Join molek rukun. Dan Islam dengan makna buat, hak kitab kita ni terima, buat ihsan. Kalau kita pakai pandangan Islam adalah buat, Islam adalah laksana, maka join molek dengan rukunnya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Join molek. Kemudian mendirikan sembahyang ini bukan rukun. Mengeluarkan zakat bukan rukun. Lepas tu kalau tak ada rukun kan batal kan? Lagi kat mana pula? Tak ada rukun batal. Macam mana? Rukun ma yatawaqqafu alaihi sihatul Islam. Perkara yang terhenti atasnya sah Islam, itu rukun. Sekarang ni kalau tidak bersembahyang, tak ada satu rukun. Zakat pun kedekut nak bayar, tak ada satu rukun. Puasa pun malah, tak ada satu rukun. Pergi Mekah sayang ke duit, tak ada satu rukun. Tu kan? Kafir. Kafir bukan ahli sunnah, khawarij. Dia kat mana pula? Jadi tak komang lah kita ngaji bab rukun Islam pun. Dia akan ngaji rukun Islam macam ngaji umur budak-budak. Atas pandangan Islam dengan mana buat, rukun ni pun buat. Ini bukan rukun hakiki dia panggil.
Bukan rukun hak sebenar-benar takrif rukun. Rukun yang sebenar-benar takrif rukun solat. Rukun wudu. Rukun haji. Itu rukun sungguh tu. Rukun tayamum. Tu rukun sungguh tu. Rukun iman. Tu rukun sungguh tu. Tak ada batal. Tu. Itu rukun sebenar-benar. Rukun solat, tak ada satu rukun, batal. Rukun wudu, tak ada satu rukun, batal. Rukun haji, tak ada satu rukun, batal. Tu rukun sungguh. Rukun iman, tak ada satu rukun. Tak percaya ke malaikat. Hak lain percaya belaka. Malaikat je tak ada. Tahiyul malaikat ni. Batal iman. Sebab tu rukun. Itu rukun hakiki. Kalau Islam dengan makna buat, rukun pun buat, ini bukan rukun hakiki. Dia panggil rukun urfi. Rukun urfi ni seolah-olah seperti rukun. Seolah-olah seperti hukum. Macam-macam hukum. Seolah-olah rukun. Jadi macam seolah-olahnya tak ada semayang, tak ada zakat, tak ada puasa, tak ada Islam. Bukan Islam dah dia ni. Jadi macam hukum sungguh. Dia gitu. Tapi bukan rukun. Kalau rukun tak ada batal. Sebab sembahyang ni benda besar. Zakat ni benda besar. Haji ni, puasa benda besar. Tak ada ni, tak ada Islam. Jadi seolah-olah rukun. Tapi bukan rukun sungguh. Dia kena tarik kok tu. Dia kena hurah kok tu. Kalau pakai rukun hakiki, zakat kedekut nak bayar, kafir. Sebab tak ada satu rukun Islam. Berpuasanya ponteng, kafir, batal Islam. Haji tidak tunaikan kerana sayang ke duit, bukan kerana tak apa giliran. Biasa kita nak pergi Mekah tak apa giliran. Gilirannya bila? 20, 30, 20, 40, 20, 50. Lain ni bukan 20 dah, 21 pula dah. No, 21. Maknanya cucu pun boleh pergi kedok tahu. Kalau ambil nombor giliran kita. Tak boleh dah. Boleh beri giliran kepada anak, kepada cucu. Dah. Bukan 20, 90 lah ni. 20, 2100 lah ni. Daftar 2100. Tu cicik lah jawapan dia. Hak ni dak ni. Memang boleh pergi dah. Tawaran pun mari dah. Tapi dia kedekut sayang. Batal Islam dia. Tu khawarij, bukan ahli sunnah. Dah kata rukun. Ni kalau nak pakai Islam dengan makna buat. Rukun pun buat belaka ni bukan rukun macam rukun solat. Ini rukun urfi. Seperti rukun, macam rukun dah. Lek-lek dah rukun. Macam kata kalau rokok tak ada, memang tak sah solat. Kalau kata zakat tak bayar, macamlah tak sah Islam. Rukun seolah-olah dia. Bukan rukun sungguh. Dia panggil rukun urfi, rukun pada panggilan. Sebab 5 perkara ni kok nyatalah Islam. Tak ada 5 ni kok kita nak ubuh Islam ni betul mana? Kita hanya boleh kenal Islam sebab tempat kita ni Melayu ni Islam. Kalau tempat je ni satu bangsa tapi agama berbeza. Macam Arab, satu bangsa, ada Islam, ada Kristian. Macam kita kata Bosnia, satu bangsa. Bosnia satu bangsa. Hak Islam ada, hak Kristian ada, tapi satu bangsa. Macam Bosnia, Serbia, Kroasia tu, satu bangsa. Yang bezanya agama. Jadi nak tahu Islam ni, hak mukanya sama, bangsa sama, bahasa pun sama. Nak kenal Islam, betul sembahyang lah. Betul pergi Mekah kerana dia puasa. Dia kata ni jadi hak sembahyang, zakat, puasa, haji ni. Di sinilah besarnya nyata Islam. Dengan hak ni jadi macamlah hukum. Kalau tak ada, macamlah tak ada Islam. Ni macam gitu je. Bukan tak ada Islam sungguh. Kalau zakat tak bayar, batal Islam, tu khawarij. Puasanya ponteng, batal Islam, tu khawarij. Mana kalau pakai Islam dengan makna buat, rukun pun buat. Rukun dipanggil rukun urfi, seolah seperti rukun. Tak. Kita ambil kitab kita, Islam dengan makna terima. Rukunnya buat. Kita kena takdirkan ayat. Mendirikan semana waktu,
yakni mengaku mendirikan sembahyang waktu ni adalah wajib. Mengaku terima tu. Rukun yang ketiga, memberi zakat. Mana apa? Mengaku kewajipan memberi zakat. Rukun yang keempat, berpuasa Ramadan. Mengaku terima kewajipan mendirikan puasa Ramadan, berpuasa Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji, yakni mengaku kewajipan mengerjakan haji bila kita mampu. Itu Islam dengan makna terima. Rukun pun dengan makna terima. Ini rukun hakiki, rukun sungguh. Dia tak terima kewajipan solat, tapi sebab tak ada satu rukun. Dia tak terima kewajipan zakat, tapi sebab tak ada satu rukun. Dia tak terima kewajipan puasa, tapi sebab tak ada satu rukun. Rukun yang keempatnya, terima kewajipan puasa. Puasa tak wajib, tak ada satu rukun. Rukun sungguh ni batal Islam. Rukun yang kelimanya, terima kewajipan mengerjakan haji bila mampu. Haji bazir je, tak ada wajib-wajib bazir je haji. Mampu tak mampu pun buat benda lain tak ada faedah ni. Ada faedah, bazir je. Dia engkar kewajipan mengerjakan haji bila mampu, batal Islam. Sebab apa? Sebab terima kewajipan haji tu rukun Islam yang kelima. Jadi kena tambah sikit lah kalau Islam dengan makna terima. Jadi rukun yang kedua, terima kewajipan mendirikan solat. Rukun yang ketiga, terima kewajipan memberi zakat. Dia kena gitu. Sebab takrif Islam dalam kitab kita ni adalah terima. Mana rukun pun kena buh makna terima. Kemudian rukun yang pertama. Jadi macam tinggal rukun yang pertama. Tinggal sebab apa? Minggu depan kita sambung rukun yang pertama ni pula. Kedudukan rukun yang pertama ni adalah menjadi asas tunjang kepada Islam. Rukun yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah, menjadi asas tunjang kepada Islam. Sehingga-hingga kan orang kafir nak masuk Islam kena mengucap. Nak masuk agama kita, nak masuk agama kita kena mengucap dua kalimah syahadah. Apabila mengucap dua kalimah syahadah, maknanya dia sudah masuk agama kita. Sebab apa? Apabila mengucap dua kalimah syahadah ni masuk agama kita. Sebab dalam ucapan dua kalimah syahadah, di dalam tu merangkumi agama. Hak Nabi bawa 23 tahun terkandung di bawah dua kalimah ni. Jadi apabila dia mengucap dua kalimah ni, maknanya dia sudah masuk dalam agama Islam kita yang lengkap. Dia tak ada buat apa-apa lagi, semayang pun tak buat lagi. Tapi apabila dia mengucap kalimah syahadah, seolah-olah dia sudah masuk dalam satu agama. Sebab merangkumi di dalam dua kalimah syahadah ni Islam, iman, ihsan, satu agama duduk di bawah dua kalimah syahadah. Sebab tu orang kafir nak masuk di kalangan kita orang Islam kena mengucap dua kalimah syahadah. Bukan baca Fatihah, bukan baca Qul Huwallah, bukan baca Quliyah, tidak. Kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku dah awak orang yang beragama Islam. Jadi seolah-olahnya dia sudah terima semua perkara agama yang dibuat datang oleh Nabi selama 23 tahun. Walau dia masuk Islam, tak tahu gapo lagi yang Nabi bawanya. Tapi seolah-olahnya dia sudah terima satu agama. Sebab itulah asas kepada rukun Islam dua kalimah syahadah. Kalau nak cerita bab Islam, kalau nak cerita bab agama pun, asas agama ada dua kalimah syahadah. Bukan hanya asas Islam saja. Sebab apabila kita mengaku ikrar, asyhadu. Kalau kita buka dalam kitab-kitab lama, asyhadu ni dia terjemah bukan dengan sahaja aku naik saksi, saja aku naik saksi, saja aku benar, saja aku begini, saja aku begini. Dia terjemah asyhadu tu. Bukan hanya saja aku naik saksi saja dak. Kalau sebut kata saja aku naik saksi ni macam ngang je. Ngang je. Asyhadu ni kita naik saksi, kita mengaku, kita ikrar.
bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalau kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, kita akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku Allah Tuhan, kita beriman dengan Allah sebagai Tuhan, Allah perintah apa-apa, ihsan mesti kita laksanakan. Sebab apa? Dah Allah je Tuhan kita. Bila Allah je Tuhan kita, Allah suruh je kita buat belaka. Kalau kita boh ada 2-3 orang, boh yang pertama suruh, ngapa payah ikut suruhan dia ni. Kita pindah ke boh yang kedua pula. Sebab nampak boh yang kedua ni dia agak baik sikit, tak tegas sangat. Boh yang pertama ni dah nak bekeng, musang pula, disuruh pula benda berat-berat. Dengar saing kita boh yang kedua tu baik, lembut je, suruh pengengan-engan. Boh yang ketiga tu pula, tu lagi baik. Anak kuli dak kerja apa, dak kerja seorang tak apa. Ada boh 2-3 orang, kita pun tak mau patuh, tak mau buat perintah boh, kita minta tukar je lah. Tukar saya pada bahagian lain. Bahagian tau, department tukar bahagian lain. Sebab apa? Boh tu tak boleh, tak ada tu langsung ni dia renja kita, dia perintah kita, dak bengah kita. Tukar department, tukar bahagian. Boh bahagian tu lembut sikit. Sebab apa? Sebab banyak tuan, banyak boh kan. Tapi kita nak saksi hanya Allah jua Tuhan. Dah hanya Allah jua Tuhan. Allah perintah, Allah larang, nak cari Tuhan mana lagi? Nak cari boh mana lagi? Sebab tu daripada syahadah ni sendiri, selain daripada kita nak saksi Allah Tuhan, kita akan terima segala perintah Allah, kita akan beriman kepada Allah, dan kita akan laksanakan perintah Allah. Sebab apa? Sebab tak ada boh lain dah kita, tak ada lari dah kita ni. Itu kedudukan asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadah dalam agama. Memang asas tunjang pada rukun Islam, bahkan menjadi asas kepada agama itu sendiri. Kepada agama itu sendiri. Sebab tu apabila orang kafir yang mengucap 2 kalimah syahadah, sah Islam, sah iman. Bukan sah Islam saja, sah Islam dan sah iman dia. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah pula. Walah baru asyhadu, iman rukun yang lain. Dah sah Islam dan sah iman. Kemudian kepercayaan dia kepada agama ni secara umum jelas mula-mulanya, sebab dia pun tak pandai mana pun lagi. Tapi sah dah iman. Dia asyhadu, sah Islam dan sah iman. Siapa tu kata asyhadu ni bukan hanya asas tunjang kepada rukun Islam, bahkan menjadi asas tunjang kepada agama. Bila ada asyhadu, di situlah ada keimanan, di situ adalah ihsan. Bila kita nak saksi hanya Allah je Tuhan, tak seduk gitu ginilah. Hak Tuhan suruh buat, hak Tuhan larang tinggal. Ini orang panggil apa ni? Orang yang benar-benar asyhadu. Tapi kalau dia asyhadu mengaku Allah je Tuhan, tapi perintah Allah itu laksana, mana bukan kata batal asyhadu, tidak. Bukan batal asyhadu, tapi asyhadu mengaku balah tu, tiba-tiba turut perintahnya dok, marahlah ya pan. Macam kita katalah, boleh kerja ni, tak ada dah, ni lah satu-satu bos saya, ni lah satu-satu bos saya. Bos buat kerja tak buat, mana kata bos? Marah dia bos lah buat umpama tu. Mengaku ikrar, ni lah satu-satu bos, tak mahu dah kerja part lain. Tapi bos suruh gapa-gapa, buat retek, tak retek, tak kena marah. Jadi bila mengaku Allah je Tuhan kita, akan pergi pada kepercayaan iman, akan pergi kepada pelaksanaan yang dipanggil ihsan. Barulah sempurna agama Islam, iman dan ihsan. Jadi rukun yang pertama mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mengucap ni tertentu di atas kafir yang hendak masuk Islam juga. Kita berhenti di rukun yang pertama, mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.